Ada nampak skrin saya? Nampak. Nampak. So, kita akan masuk kepada bab 1 iaitu kedaulatan negara. Ada 4 perkara yang kita akan bincang iaitu 1.1 konsep kedaulatan, 1.2 ciri negara yang berdaulat, 1.3 kepentingan mewujudkan negara berdaulat dan yang terakhir adalah 1.4 langkah mempertahankan kedaulatan. Okay, kita akan masuk ke 1.1 itu konsep kedaulatan. So ada beberapa konsep yang iaitu bahasa Yunani, bahasa Inggeris semua. Kita masuk kepada bahasa Yunani. Kedaulatan excuse me, bermaksud supernus ataupun supernus yang bermaksud agung atau tertinggi. Supernus ataupun supernus merujuk ke negara yang bebas dan merdeka. Untuk bahasa Inggeris, kedaulatan membawa dalam Inggeris, kedaulatan ialah sovereignty, iaitu negara yang mempunyai kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Untuk bahasa Arab, kedaulatan berasal daripada perkataan daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Untuk bahasa Melayu, kedaulatan merujuk perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Kesimpulannya, kedaulatan merujuk kuasa tertinggi sesebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. Kita masuk ke pandangan tokoh. Kita ada beberapa tokoh yang memberi penerangan dan memberi pandangan mereka tentang kedaulatan. Yang pertama, menurut Aristotle, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan merujuk ke kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Menurut Ibn Khaldun pula, kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Menurut Jim Bodin, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi sesebuah negara. Ia mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksananya. Menurut Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Yang last adalah Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Okey, kita akan masuk ke jenis kedaulatan. Untuk jenis kedaulatan ni kita ada 4, iaitu kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. So kita akan masuk ke kedaulatan jenis kedaulatan yang pertama iaitu kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional merujuk sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara dan wujud sejak tamadun awal manusia. Negara kita berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi dan kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuhkan dengan taat setia rakyat. Yang kedua adalah kedaulatan moden. Kedaulatan moden dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Kedaulatan moden juga dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, ini saya singkatkan ya, Perang Dunia Pertama,
kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur membentuk negara bangsa masing-masing. Kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa pula lahir hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. Yang ketiga ialah kedaulatan undang-undang. Kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Kedaulatan undang-undang penting untuk menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakatan serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Yang keempat adalah kedaulatan antarabangsa. Pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB terhadap sesebuah negara tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Keanggotaan kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Okey, untuk jenis-jenis kedaulatan tu korang boleh ingat dengan akronim MAUT. Ini akronim ni cikgu sejarah saya ada ajar dulu. So MAUT stand for M untuk modern, A untuk antarabangsa, U untuk undang-undang dan T untuk tradisional. So saya nak kongsi ni supaya korang boleh cuba pakai akronim MAUT ni supaya korang boleh senang ingat lah untuk jenis-jenis kedaulatan. Okey, untuk rumusan, setiap negara yang berdaulat mempunyai kuasa penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah tanpa campur tangan kuasa asing. Pemahaman terhadap konsep kedaulatan ini memberikan kesedaran tentang cabaran bagi mempertahankan negara. Sebagai rakyat, kita perlu bijak dalam menghadapi cabaran demi menekalkan kedaulatan negara kita. Okay, kita akan masuk ke 1.2 iaitu ciri-ciri negara yang berdaulat. So, untuk negara yang berdaulat, mereka haruslah mempunyai pemerintahan yang pertama. Pemerintahan diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi dan dijalankan secara teratur. Negara Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Untuk ketua utama negara kita adalah yang di-Pertuan Agong. Untuk ketua kerajaan pula adalah Perdana Menteri yang dibantu oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh jemaah menteri yang lain. Yang kedua adalah mempunyai sempadan. Sempadan merupakan garis pemisah antara negeri atau negara. Negara kita, Malaysia merupakan negara yang berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan negara jiran iaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina. Dia juga diakui oleh masyarakat antarabangsa khasnya PBB. Penetapan sempadan dalam negara kita memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran pertahanan dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah mempunyai perundangan ataupun undang-undang. Dia menjadi asas kepada peraturan negara.
Perundangan penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. So, tanpanya ada undang-undang, maka negara kita akan menjadi huru-hara. Rakyat akan lebih cenderung untuk dan bebas untuk membuat jenayah dan akan berlakunya pergolakan politik lah. Perundangan menjadi asas kepada sistem perundangan negara kita yang berpandukan Perlembagaan Persekutuan. Parlimen bertanggungjawab untuk menggubal dan menentukan sistem perundangan negara kita. Yang last adalah mempunyai rakyat. Negara yang berdalat mestilah mempunyai rakyat. Rakyat iaitu kita merupakan penduduk di sesebuah negara. Rakyat terikat dengan undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Rakyat dalam negara ini terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam dan disatukan melalui satu bahasa dan kebudayaan, rukun negara dan identiti nasional yang sama. Okay, untuk mudah ingat untuk ciri-ciri negara berdalat, saya ini first time lah saya reka satu formula ni, iaitu Pak Samad pergi beraya. Pak untuk pemerintahan, Samad untuk sempadan, pergi untuk perundangan dan beraya untuk rakyat. Cuma perlu fokus dengan A je. Okay. So korang boleh guna ni untuk ingat dan hafal untuk ciri negara berdaulat. Okay, untuk 1.3 kita akan masuk ke 1.3 iaitu kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Negara berdaulat penting untuk keberkesanan pentadbiran. Dengan negara bebas untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa masuk campur pihak luar sebab adanya negara mempunyai kedaulatan. So tak ada siapa dari pihak luar ataupun anasir luar boleh berani nak pergi sibuk-sibuk nak mentadbir negara kita lah, sebab negara kita negara yang berdaulat, yang negara berdaulat dilaksanakan oleh Jemaah Menteri dan kementerian berkaitan. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dilakukan melalui pengagihan kuasa yang mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Sistem pentadbiran diperkukuh melalui peruntukan undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang seterusnya adalah kemakmuran ekonomi. Selepas negara sudah merdeka, pelbagai usaha dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Pembangunan ekonomi meliputi bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan yang diperkenalkan melalui dasar pembangunan ekonomi negara. Yang seterusnya adalah untuk kesejahteraan sosial. Ia dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan supaya dapat memberi sumbangan untuk pembangunan negara. Bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara dapat diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah dan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Ia juga untuk kecemerlangan hubungan luar negara, kepentingan kedaulatan dalam aspek antarabangsa. Ia dapat menjalinkan negara kita dapat menjalinkan hubungan dengan negara luar lain melalui penggubalan dasar luar. Negara kita juga dapat menjalinkan hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara lain serta mengadakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang.
kesannya adalah dalam semua yang aspek yang kita ada bincang tadi, dalam negara kita dapat mendapat faedah atau kelebihan dalam usaha mempertahankan kedaulatan. Ia juga dapat meningkatkan imej negara kita dan masyarakat antarabangsa mengakui peranan dan kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain di dunia. Okey, kita mungkin habis awal sikit sebab kita dah masuk ke 1/4 ni, iaitu langkah mempertahankan kedaulatan. Ni tadi kita dah bincang pasal kepentingan, sekarang kita dah masuk ke langkah-langkah yang kita boleh buat untuk mempertahankan kedaulatan. Yang pertama adalah mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. So pemerintah dan rakyat mempunyai peranan tersendirilah. Bagi pemerintah, mereka perlu mewujudkan pentadbiran yang cekap, mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran, memastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi serta melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Bagi peranan rakyat pula, rakyat perlu memberikan kesetiaan kepada raja dan negara. Rakyat juga perlu menyokong segala usaha. Sekejap Nora nak masuk. Sorry. Sekejap mana Rakyat juga perlu menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik. Kita juga perlu memupuk kerjasama dengan semua kaum supaya agihan kekayaan negara dinikmati oleh semua. Dan yang last sekali, mematuhi undang-undang negara. Seterusnya adalah mengekalkan perpaduan kaum. Untuk peranan pemerintah perlu menggubal dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Mereka juga perlu memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan oleh kementerian serta agensi berkaitan. Mereka juga perlu merangka program serta kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Pemerintah boleh memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum. Bagi peranan rakyat pula, rakyat digalakkan untuk menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dan menghayati prinsip rukun negara. Rakyat juga perlu memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Rakyat juga perlu mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi dan saling menghormati sesama rakyat Malaysia serta melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk kerjasama antar kaum. Seterusnya adalah memupuk patriotisme. Bagi pemerintah perlu menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan. Pemerintah juga mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah, especially dalam SPM lah. Kalau korang gagal subjek sejarah, maka tiada sijil untuk kalau in case korang kalau gagal lah. Pemerintah juga menganjurkan kempen dan menerbitkan filem ataupun rencana. Mereka juga perlu memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara dan dengan mengabadikan nama mereka pada bangunan dan jalan. Bagi peranan rakyat pula, rakyat perlu menghormati lambang negara seperti bendera jalur gemilang, jata negara dan lagu negaraku. Rakyat juga perlu menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara.
Rakyat boleh meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan dalam bidang pendidikan, sukan dan ekonomi. Mereka juga boleh menghargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang terakhir adalah mengukuhkan pertahanan negara. Sebagai pemerintah, mereka perlu mengubah dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Pemerintah juga boleh mengadakan perjanjian pertahanan serta latihan ketenteraan bersama-sama negara serantau dan antarabangsa. Mereka juga boleh memadunkan aset ketenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan negara. Terakhir sekali ialah memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran semasa. Bagi rakyat perlu peka terhadap isu keselamatan negara dan mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Raya juga boleh menganggotai pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan seperti polis atau tentera untuk mempertahankan negara. Terakhir sekali ialah rakyat perlu sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Okey, itu saja. So kita dah habis awal. So ada apa-apa soalan? Ataupun ada part yang saya perlu ulang? Okey, tiada. So bahan ni saya akan send nanti. And then kalau ada masa saya akan cuba cari latihan berkaitan dengan bab 1. Objektif dengan struktur. Saya akan cubalah cari nanti untuk korang supaya korang boleh buat sebagai latihan. Kalau korang ada soalan berkaitan dengan bab 1, korang pun boleh share. Boleh. Dalam group chat, kalau yang ada yang dalam group chat sejarah tu. Okay. So, yeah.